Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih lagi membicarakan perihal tentang para sahabat Nabi, perkara-perkara yang berkait dengan para sahabat Nabi, iaitu pada halaman 48. Bagi yang ada buku, halaman 48, iaitu menyantuni kisah-kisah para sahabat, cerita-cerita tentang sahabat Nabi. Jadi manhaj sunni ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat, berkeyakinan bahawa semua para sahabat itu adalah adil, tidak zalim, orang yang baik, orang yang soleh. Itu keyakinan kita terhadap para sahabat. Jadi kalaulah ada cerita-cerita, cerita-cerita yang pelik, cerita-cerita yang menggambarkan sahabat Nabi ini jahat, kalau ada cerita yang menggambarkan sahabat Nabi ini zalim, kalau ada cerita sahabat Nabi ini menipu dan sebagainya, maka kita kena cermat. Kita kena cermat. Sebab apa? Sebab dia adalah cerita. Dia adalah cerita. Jadi cerita dengan fakta ni dia beza. Cerita dengan fakta ni beza. Macam mana kita nak beza cerita dengan fakta? Saya bagi contoh. Contoh dia, fakta berlaku kemalangan. Satu kemalangan telah berlaku, tu fakta. Kita tengok kemalangan berlaku, kereta dengan motor. Kereta dengan motor berlanggar. Ada kereta, ada motor. Kereta tu kemik, tayar motor tu pun patah. Jadi kemalangan dah berlaku. Dah berlaku. Tu fakta. Tapi cerita dia macam-macam. Kan? Tu imam cerita kata yang salah tu pemandu motor. Bilal masjid ni kata bukan, yang salah tu pemandu kereta. Pengurusi masjid kata bukan, yang salah tu ular kapak, dia lintas jalan, motor tu break wujud, ular kapak tu yang salah. Jemaah lain kata bukan ular kapak, ada ular sawah melintas jalan tu, besar paha ular sawah. Cerita mana yang betul? Cerita mana yang betul? Tak tahu. Tapi fakta dia, kemalangan dah berlaku. Kemalangan dah berlaku. Cerita dia ni, kisah dia macam-macam, 1000 macam kisah. Yang kita tak dapat nak pastikan. Jadinya fakta, mungkin ada sahabat, sahabat ni dengan sahabat ni, masam muka dengan sahabat ni, mungkin ada fakta dia. Tapi cerita tu dia akan tokok tambah.
Ya, macam-macam ya yang buruk tentang sahabat Nabi ya. Jadi fakta dia wujud perbezaan pendapat dalam kalangan para sahabat. Ya, para sahabat berbeza pandangan. Juga wujud perbezaan pendapat antara para sahabat dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbezaan pendapat dengan ahli keluarga Nabi. Contoh dia kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak memberikan harta pusaka Nabi kepada anak Nabi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, lepas 2 hari diuruskan jenazah Nabi, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah menguruskan hal ehwal umat Islam. Maka anak Nabi Sayyidatina Fatimah datang tuntut harta pusaka, ya, harta pusaka Nabi. Jadi Sayyidatina Fatimah berhak tak? Dia berhaklah kan, sebab dia anak. Bila dia anak, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Quran, yusikumullah fi auladikum, yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala telah memberi arahan tentang anak-anak kamu. Aulad ni anak lelaki pun masuk, anak perempuan pun masuk. Anak lelaki pun masuk, mana anak lelaki akan dapat, anak perempuan pun akan dapat. Cuma beza lizzakari mislu hazzil unsayain. Lelaki itu dapat satu sekali ganda lebih daripada anak perempuan, tapi mesti dapat. Jadi Nabi tak ada anak lelaki masa tu. Yang ada ialah anak perempuan, antaranya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi berdasarkan Quran, Sayyidatina Fatimah berhak dapat harta pusaka. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak bagi. Sayyidina Abu Bakar tak bagi. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar tak bagi? Adakah dia tak beramal dengan ayat ni? Tidak. Karena Sayyidina Abu Bakar ada satu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami para nabi tidak diwarisi. Ya, para nabi tidak diwarisi. Jadi ayat tu asas dia, basic dia, tapi ada pengecualian sikit. Ada pengecualian berdasarkan hadis tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia beramal dengan hadis tu. Untuk orang lain, ayat ni lah mesti ada harta pusaka, bagi. Tapi untuk Nabi, kerana hadis para Nabi tidak diwarisi. Jadi hadis tu tidak didengari oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sebaliknya Sayyidina Abu Bakar dengar hadis tu. Jadi dia tak bagilah harta pusaka kepada anak Nabi, kerana para Nabi tidak diwarisi. Jadi di situ berlaku perbezaan pandangan antara Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masam sikitlah. Wallahu a'lam macam mana kita terpicit itu. Jadi di situ bila fakta dia Sayyidina Abu Bakar tak bagi. Fakta dia Sayyidina Abu Bakar tak bagi harta pusaka. Ya. Jadi Sayyidatina Fatimah tak dapat harta pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi namun musuh mengambil kesempatan menabur fitnah bahawa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditipu dan dizalimi. Cerita banyaklah. Cerita Sayyidina Abu Bakar ni jahat, Sayyidina Abu Bakar ni nak perkena ahli keluarga Nabi,
ahli keluarga Nabi dizalimi, tidak diberikan hak dalam harta pusaka. Cerita tu macam-macam. Di sini kita patah balik kepada asas dalam manhaj ahli sunnah. Kita kena cermat, kita kena santuni elok-elok cerita. Kerana cerita-cerita yang datang tu tidak boleh menggugat keadilan para sahabat, kesolehan para sahabat. Jadi cerita yang sampai kepada kita, Abu Bakar ni jahat, Abu Bakar ni zalim terhadap ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, Saidina Abu Bakar dia tak bagi kepada anak Nabi Fatimah. Dia tak bagi kepada anak Nabi Fatimah. Kerana hadis para Nabi tak diwarisi. Salah seorang yang patut terima harta pusaka ialah isteri Nabi. Siapa isteri Nabi yang ada kaitan dengan Abu Bakar? Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia pun patut juga dapat harta pusaka. Tapi para Nabi tak diwarisi, maka Sayyidatina Fatimah pun tak dapat harta Nabi, Sayyidatina Aisyah pun tak dapat juga. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar tu jahat, zalim, dia tak bagi kepada Fatimah, tapi dia bagi kepada Aisyah. Tapi dia tak bagi ya. Keadilan, kerana dia berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita banyak. Kita akan baca cerita daripada versi Syiah barangkali, cerita-cerita yang mengutuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara sebab ni lah dia mula bermusuh dengan anak Nabi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kita tidak mengambil pendirian yang sebegitu, sebab itu bukan fakta, itu cerita saja. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Begitu juga dengan peristiwa perang Jamal dan perang Siffin. Fakta dia telah berlaku dua peperangan. Satu perang Jamal, satu lagi perang Siffin. Perang Jamal antara Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nama dia perang Jamal. Jamal tu maknanya unta. Sayyidatina Aisyah naik unta, jadi perang tu ambil nama itulah barangkali perang Jamal. Berlaku dua perang di antara dua sahabat Nabi, bukan dua orang ni saja. Sayyidina Muawiyah ada kumpulan dia, Sayyidatina Aisyah ada kumpulan dia pula. Perang berlaku. Fakta perang berlaku. Fakta dia perang berlaku. Tapi cerita dia macam-macam yang memburukkan para sahabat Nabi. Jadi cerita itu kita kena hati-hati. Begitu juga perang Siffin yang berlaku di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi kedua-dua ni sahabat utama Nabi. Sayyidina Ali menantu Nabi, sepupu Nabi, penulis wahyu. Sayyidina Muawiyah, dia beriman daripada masa muda. Nabi lantik dia sebagai penulis wahyu. Nabi sayang kepada Sayyidina Muawiyah. Kalau ada wahyu panggil Muawiyah. Suruh Muawiyah tulis ayat Quran. Itu sayang Nabi kepada Sayyidina Muawiyah. Dan rapatnya Nabi dengan Sayyidina Muawiyah ni sampai Sayyidina Muawiyah ni dia boleh tolak permintaan Nabi. Dia boleh tolak permintaan Nabi. Satu riwayat cerita Nabi panggil Sayyidina Muawiyah. Ada wahyu. Ada wahyu. Panggil Sayyidina Muawiyah. Nabi panggil Muawiyah. Sayyidina Muawiyah.
Wakil Nabi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ni semua muda-muda ni. Muawiyah muda lagi, Ibnu Abbas muda lagi. Panggil. Nabi bagi tahu Abdullah bin Abbas pergi panggil Muawiyah. Pergi panggil Muawiyah. Ada benda, ada wahyu nak turun tulis. Jadi Ibnu Abbas pun pergilah. Pergi ke rumah Muawiyah. Panggil. Muawiyah masa tu tengah buat apa? Tengah makan. Sedang makan. Bila sedang makan ni, dia pun bagi tahu kepada Ibnu Abbas, bagi tahu Nabi, aku tengah makan. Tunggu sekejap. Dia boleh turn down dia. Nabi tak apa, Nabi panggil. Kita kalau bos panggil, berhenti. Saya tak berani. Muawiyah ni dia rapat, dia kapcing dengan Nabi. Nabi panggil. Panggil balik tu. Bagi tahu Nabi aku tengah makan. Ibnu Abbas pun balik. Bila balik bagi tahu Muawiyah sedang makan. Nabi kata, pergi lagi sekali, panggil. Ya, jadi sekali dah. Kali kedua pula panggil. Tak tahulah berapa lama. Masa tu bukan ada kereta motor kan, jalan kaki ke, naik kuda ke. Pergi rumah Muawiyah pula. Pergi kali kedua, Muawiyah makan tak habis lagi. Muawiyah makan tak habis lagi. Kan, oi Muawiyah, Rasulullah panggil ni. Aku tengah makan ni, bagi tahu Rasulullah, nanti ya makan. Lebih kurang begitu. Ya. Balik kali kedua, wahai Rasulullah, Muawiyah masih makan lagi. Rasulullah kata, pergi lagi sekali. Berapa kali lah? 3 kali. Kali ketiga. Pergi kali ketiga, tengah makan lagi. Balik dulu. Ya, bagi tahu ke Rasulullah, aku sibuk ni, aku tengah makan. Balik kali ketiga, saya Ibnu Abbas bagi tahu, wahai Rasulullah, Muawiyah masih makan lagi. Tak siap lagi. Katalah nak jalan kaki 20 minit, patah balik 20 minit, makan jam setengah dah tu. Makan tak siap lagi, contohlah kan. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah menyatakan, Allah tak bagi kenyang perut Muawiyah ni. Allah tak bagi Muawiyah ni kenyang. Ma mala Allahu batnah. Allah tak bagi perut dia kenyang. Tu doa baik ke doa celaka? Doa celaka. Tapi itu bukan maksudnya, kan? Rasulullah dah kata, kalau aku doa tak baik kepada seseorang, tukar jadi baik. Tu ada kaedah umum lain pula. Kalau aku doa ke apa ke orang ni gini, Rasulullah kata akan jadi baik. Doa itu akan tukar jadi baik. Yang keduanya, dia bahasa dia macam kita rapat lah. Kawan rapat, kadang-kadang kita panggil dajel je. Weh dajel. Kan? Kawan rapat kan? Kalau tak rapat, tak boleh panggil macam tu. Kan? Jadi macam tu lah. Ma mala Allahu batna. Moga-moga Allah tak penuhkan perut Muawiyah ni. Dia macam kita panggil kawan rapat kita dajel lah. Weh dajel. Weh celaka. Kan? Jadi rapatnya Rasulullah dengan Muawiyah. Muawiyah pun dia boleh. Rasulullah tak apalah, tu pula aku tengah makan ni. Tu rapat Muawiyah dengan Rasulullah. Ya. Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Ya, sepupu Rasulullah. Berlaku perang di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi cerita macam-macam. Cerita Muawiyah nak berebut jawatan, cerita Muawiyah tipu. Jadi kaedah dia, para sahabat tak buat macam tu. Para sahabat tak buat macam tu, ya. Jadi kita kena hati-hati cerita tu. Jadi fakta dia berlaku perang Jamal, perang Siffin. Akhirnya berlaku perang yang mengorbankan ribuan umat Islam, ya. Zaman tu bukan ada perhubungan mudah-mudah, kan? Nak bobo, nak bincang, kan? Jadi tak dapat nak elakkan, ya. Tapi yang pelik, kita ni mudah perhubungan, tak boleh nak baik-baik. Ya, tak boleh nak tanya khabar, telefon, WhatsApp. Ya, bergaduh dulu. Para sahabat Nabi dia ada keuzuran. Kan? Dia hantar surat nak berdamai ke, orang colek surat tu tukar surat lain. Kan? Jadi surat yang sampai surat nak perang. Boleh jadi berlaku. Kan?
Tapi kita ni boleh bobo kan, tapi masih lagi bergaduh, berperang sesama kita, jadi para sahabat, cerita dia kita kena santuni dan mereka ada keuzuran, Maka kita yakin dengan keadilan para sahabat Nabi. Mereka adil, mereka tidak akan melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah dengan sengaja. Kesilapan tu ada, maksiat tu ada, tapi mereka tidak akan sengaja, mudah-mudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinilah kata Syekh Ibrahim Laqani. Syekh Ibrahim Laqani menyatakan kaedah dia, wa awwilit tasyajur alladhi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Wa awwil, dan takwilkanlah, tafsirkanlah, tafsir elok-elok, santuni elok-elok, at-tasyajura, pertelingkahan, alladhi warad, yang sampai, yang berlaku, yang sampai, cerita dia kepada kita, yang sampai, cerita yang sampai tu takwilkan elok-elok. Warad tu ubah sikit, yang sampai kepada kita, in warad, takwil elok-elok. In khutta fihi, jika kamu masuk membahaskannya, pertelingkahan para sahabat tu. Wajtanib da'al hasad, dan jauhilah penyakit hasad dengki. Jadi kaedah dia Syekh Ibrahim Laqani sebut kena tafsir elok-elok. Kalau tak mau tafsir, tak usah bicara lah, tak usah masuklah bincangkan pertelingkahan para sahabat. Oleh itu pertelingkahan hendaklah pertelingkahan yang dibicarakan tentang para sahabat tu, yang berlaku antara para sahabat, hendaklah dalam batasan serta tidak memperlekehkan para sahabat atau sehingga menganggap bahawa para sahabat tidak bersifat adil. Dia punya garis merah dia tu, garis merah dia jangan sampai memperlekehkan mana-mana sahabat, jangan sampai anggap sahabat Nabi ni jahat, jangan sampai anggap sahabat ni tidak adil, Dan kata Imam Ibrahim Bajuri pula, kita tak perlu nak bincang dalam-dalam, tak perlu nak bincang dalam-dalam. Dia kata fa innahu laysa minal aqaidid diniyah, maka sesungguhnya ia, yakni pertelingkahan para sahabat tu, perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan sahabat sehingga bertelingkah tu, tidaklah termasuk dalam akidah agama dan kaedah-kaedah kalam, dan ia juga tidak dapat dimanfaatkan dalam agama, tak ada manfaat kepada agama, bahkan kemungkinan memudaratkan dalam keyakinan. Kita tak perlu nak bicarakan. Contoh dia, Allah Ta'ala bagi panduan kepada kita tentang Ashabul Kahfi. Kan ada bulan sudah kan orang bergaduh tentang Ashabul Kahfi. Ada tak? Ada kan? Bombang Ashabul Kahfi. Apa panduan Allah Ta'ala? Apa panduan Allah Ta'ala tentang Ashabul Kahfi? Panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Ashabul Kahfi dalam ayat 22 Suratul Kahfi. Yang pertama kata Allah, ma ya'lamuhum, tidak mengetahui tentang Ashabul Kahfi. Ma ya'lamuhum illa qalil, kecuali sedikit sangat orang yang tahu.
Orang yang tahu sikit sangat. Maknanya Allah dah declare tak ada siapa tahu kecuali beberapa orang saja. Jadi kita bicara seolah-olah kita yang sangat tahu. Seolah-olah kita masuk dalam golongan ni. Allah kata tidak siapa yang tahu tentang Ashabul Kahfi kecuali sikit yang tahu. Orang zaman tu lah kot. Kita tak termasuk dalam golongan ni. Tak masuk dalam golongan ni. Kan? Ada satu orang bila heboh isu tu dia tanya saya. Saya kata saya tak masuk dalam golongan ni. Jadi saya tak boleh jawab. Saya tak masuk dalam golongan ni. Kan? Tak boleh nak jawab. Dia jawab pun tak tahu ya. Pasal ini jawapan Allah, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang Ashabul Kahfi melainkan beberapa orang saja. Jadi kalau dah tak tahu, panduan Allah yang kedua, fala tumari fihim, jangan bergaduh, jangan bertengkar tentang Ashabul Kahfi. Kita bergaduh tak bulan sudah di media sosial? Kita bergaduh. Jadi kita tak ikut arahan Allah. Allah kata jangan bergaduh, fala tumari, jangan bergaduh, jangan bertengkar, jangan bertelingkah tentang Ashabul Kahfi. Kecuali kalau nak bergaduh, Allah kata illa, kecuali boleh sikit, mira'an zahira. Apa maksud mira'an zahira ni? Cara bahasa mudah dia, sembang kedai kopi. Sembang kedai kopi. Boleh lah. Sembang takat tu je boleh. Habis cawan, dua cawan, cukuplah balik lah. Kan? Ataupun lagi nak makan kat belakang tu, kita sembang masa tu je. Setengah jam makan tu, tu balik. Dah cukup lah. Kan? Tapi jogging pula kat apa kan. Sembang macam tu boleh. Jangan duduk dalam-dalam sangat. Pasal apa? Jangan dalam sangat. Pasal kamu tak tahu pun. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Ma ya'lamu fala tumari fihim. Kemudian panduan Allah yang ketiga dalam suratul Kahfi ayat 22, wala tastafti, jangan minta fatwa siapa-siapa pun. Jangan minta fatwa, jangan minta pandangan, jangan minta pendapat siapa-siapa pun. Wala tastafti fihim minhum ahada, jangan minta fatwa siapa-siapa tentang Ashabul Kahfi. Pasal apa? Tak ada siapa yang tahu. Ada soalan tentang Ashabul Kahfi? Ada soalan? Ada soalan? Alhamdulillah faham. Kalau tanya juga, Allah kata tadi, ketuk kepala ni, jangan tanya. Jangan tanya. Jangan minta fatwa. Kan? Tanya saya bukan saya tahu. Tanya ustaz lain bukan ustaz lain tahu. Allah bagi panduan, jangan tanya. Tanya apa? Balik tadabbur ayat 22 suratul Kahfi. Nabi Muhammad pun tak tahu cerita tu. Sehinggalah Allah wahyukan, barulah Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad cuma baca ayat tu je tentang Ashabul Kahfi. Pasal orang tanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi tak boleh cerita. Tunggu wahyu. Kalau Nabi Muhammad SAW pun tak tahu cerita tu, macam mana kita boleh tahu dalam lebih daripada Nabi Muhammad SAW? Baik. Jadi itu asas dia. Kita jangan dalam-dalam sangat perkara yang sepele, kerana dia tidak bermanfaat kepada agama kita. Ya. Yang Allah Ta'ala nak suruh kita ambil panduan ialah ambil panduan keimanan mereka itu. Dan akhir sekali kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid, wa ma nuqila fi ma syajara bainahum, apa yang dinukilkan dalam pertelingkahan dan perbezaan, nukilan-nukilan, cerita-cerita tu, faminhu ma huwa batilun wa kidhbun, ada cerita-cerita tu cerita batil dan dusta. Cerita pertelingkahan para sahabat tu cerita batil, cerita dusta. Fala yultafatu ilaih, maka jangan dipaling, jangan tengok cerita macam tu. Ya, banyak buku dia cerita batil tentang para sahabat.
Wa ma kana sahihan, kalau cerita tu cerita yang sahih, ya, nukilan tu nukilan yang sahih, awwalnahu ta'wilan hasana, maka kita kena tafsir elok-elok. Lianna as-sanaa'a 'alaihim minallahi, kerana pujian Allah terhadap mereka telah berlaku. Ya, kalau cerita tu batil, kena buang cerita tu. Kalau cerita tu sahih sekalipun, kita kena tafsir elok-elok, kerana Allah Ta'ala telah memuji mereka. Itu asas penting dalam kita menyantuni kisah-kisah para sahabat Nabi. Wallahu a'la wa a'lamu bissawab. Kita berhenti dekat tu dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.